أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, selanjutnya jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, puji puja syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan hidayah, inayah, berkat, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang membekalkan kita dengan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sudah tentu antara nikmat yang sangat kita hargai sekarang adalah nikmat kesihatan, dan kita juga mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersua sekali lagi pada pagi ini setelah sekian lama kita tidak diizinkan, ya, atas sebab yang semua sedia maklum. Dan setakat catatan terakhir, pertemuan terakhir kita adalah pada 20 September 2020. Hari ini 10 Oktober 2021. Jadi setahun sekali jumpa. Dalam tempoh 2 tahun inilah, ya, maknanya setahun lebih sudah kita tidak dapat bersua secara fizikal. Dan dalam tempoh tersebut sudah tentu macam-macam perkara berlaku. Kita diuji dengan pelbagai ujian, khususnya dalam negara kita ini. Ujian ekonomi yang melanda sentero dunia, ujian kesihatan pun sama, dan kita secara khususnya juga diuji dengan ujian politik yang tidak stabil, macam-macam lah, ya. Dan dalam tempoh setahun ini juga mungkin pertemuan kita pada pagi ini, sejak kali terakhir kita bersua pada tahun lepas, sudah ada di kalangan kita yang tidak dapat lagi bersama-sama dengan kita pada pagi ini atas sebab yang pelbagai. Sama ada telah balik ke kampung ataupun sudah tentu antara sebab utama adalah telah meninggal dunia, ya, disebabkan oleh COVID-19 atau sakit-sakit lain, ya. Mereka yang telah meninggalkan kita sebab COVID-19, moga-moga kita doakan, termasuk dalam maksud satu hadis Nabi SAW, iaitu kerana wabak, dan moga-moga mereka tergolong dalam golongan mati syahid, ya. Dan kita doakan mereka yang telah mendahului kita. Kita pun akan ke sana juga nanti, alam barzakh kemudian alam akhirat. Kita doakan mereka yang telah mendahului kita, semoga amal ibadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka ditempatkan di kalangan para anbiya, syuhada dan salihin insya-Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan sambung daripada titik terakhir pertemuan kita pada tempoh hari, iaitu dalam surah Al-Balad.
dalam Resam Usmani pada muka surat 594. Dan pada pertemuan kita tempoh hari, kita berakhir pada ayat yang keempat, ya. Kita masih berada pada awal-awal surah Al-Balad, ya. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung daripada ayat kelima sehingga ayat ke-10, ya. Kita cuba baca dalam lebih kurang 4 ke 5 ayat lebih kurang, dan kita akan tengok maksudnya dari satu ayat sebagaimana kelaziman, insya-Allah. Jadi sesiapa yang ada mushaf boleh buka dalam smartphone ke ataupun mushaf secara fizikal ke, ya, dalam surah Al-Balad, sambungan dari ayat kelima sehingga ayat ke-10. Kalau kita ikut pada tafsir Mukatsir ataupun tafsir Az-Zuhaili, ya, tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Az-Zuhaili, iaitu melangkaui dua bahagian, berkenaan dengan bahagian pertama, dari ayat pertama sehingga ayat ke-7, iaitu berkenaan ujian kesusahan untuk manusia dan mereka tertipu dengan kesenangan harta bendanya. Dan kemudian bahagian kedua berkenaan dengan prinsip memilih ataupun al-ikhtiyar dan jalan dalam menuju kejayaan di hari akhirat. Ini panjang sikit. Fadilatul Syekh telah membahagikan dari bahagian ini dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-20, tapi kita ambil sedikit, ya, kita masuk sedikit dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-10, insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksud ayat ke-5, adakah dia, iaitu manusia itu, menganggap bahawa tidak ada satu pun kuasa yang mengatasinya? Ayat ke-6, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. Ayat ke-7, adakah dia tidak mengira atau menghitung bahawa tidak ada sesuatu kuasa pun yang melihatnya? Ayat ke-8, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ayat ke-9, dan lidah, begitu juga bibir. Ayat ke-10, sepasang bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Baik, sadaqallahul aliyyul azim. Benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ini, ya, sambungan daripada cerita tahun lepas kita bawa sekali lagi pada tahun ini. Maka kita akan sambung dengan bagaimana satu persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ayahsabu, ya, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Kerana pada ayat-ayat sebelum ini ada sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan bagaimana kekayaan harta benda itu diguna pakai, ya. Maka dalam ayat kelima ini, ayahsabu, Allah Subhanahu wa taala bertanyakan, adakah manusia tidak mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya? Dalam arti kata lain, bahawa ayat kelima ini kita boleh faham terdapat dua kehidupan dalam kehidupan seseorang manusia, iaitu satu, ketika mereka tidak memiliki apa-apa. Dua, ketika mereka memiliki segala-galanya.
Ya, dan ayat kedua ini ayat kelima ini kita boleh faham dalam senario kedua, iaitu apabila mereka memiliki segala-galanya. Ya, ayasabu alla yaqdira alaihi ahad. Maka apabila mereka memiliki segala-galanya, adakah mereka menganggap kekayaan harta benda itu tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengatasinya? Ya, kerana apabila mereka berada dalam kesusahan, seringkali manusia itu merintih-rintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali manusia itu berdoa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka tidak memiliki apa-apa. Berbeza dengan apabila mereka memiliki segala-galanya, mereka sebaliknya lalai dan cuai daripada merintih-rintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai dan cuai daripada berdoa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bertepatan dengan satu ayat lain apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, yang bermaksud bahawa manusia itu akan berada dalam keadaan tagha, akan berada dalam keadaan tagut, ya, akan berada dalam keadaan kesesatan, akan berada dalam keadaan kecuaian, akan berada dalam keadaan kelalaian. Ar-ra'ahu istaghna. Seringkali apabila ditunjukkan kepada mereka istaghna, istaghna adalah bermaksud kekayaan. Ya, maknanya di sini adalah manusia terbahagi pada dua senario. Dan mengapakah manusia itu terbahagi pada dua senario tersebut sedangkan mereka boleh saja menjadi orang yang sama? Tapi ini yang dikatakan sebagai ujian kekayaan. Ya, ujian harta benda, kekayaan dalam bentuk harta benda. Ayasabu alla yaqdira alaihi ahad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, adakah manusia itu dengan kekayaan yang mereka perolehi, maka tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengatasinya? Adakah mereka menganggap bahawa mereka akan kaya selama-lamanya? Tidakkah mereka pernah terfikir bahawa boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala menarik kembali, ya, kekayaan mereka? Baik. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Lalu dia mengatakan bahawa aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. Ya, malan lubada. Lubada ini bermaksud harta benda yang bertimbun-timbun, harta benda yang berganda-gandaan. Ya, dan di sini terdapat pelbagai tafsiran, ya, perinciannya oleh Fadilatul Syekh. Kalau kita tengok, ya, maksudnya di sini adalah ayat ke-5. Adakah manusia menyangka, ataupun sebelum itu kita tengok terlebih dahulu sebelum kita melangkah masuk ke ayat ke-5, penghujung kepada tafsiran ayat ke-4, kata Fadilatul Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia dengan dibaluti oleh susah payah, bermula daripada susah payah itu bukannya semata-mata dia tidak memiliki harta benda, kekayaan dalam rupa bentuk harta benda semata-mata, tetapi susah payah itu pada penghujungnya wal khulasatu qaul, kata Fadilatul Syekh, pada penghujungnya, pada kesimpulannya, susah payah itu bermula bukan setakat daripada tidak memiliki kekayaan harta benda, tetapi seawal-awal daripada susah payah itu kelahiran. Ya, kerana apabila seseorang itu lahir, maka susah payah itu ia bermula daripada situ. Ya, nak makan pun orang kena suap, nak minum pun orang kena suap, nak mandi masa bayi, ya, pun orang kena tolong mandikan, nak buat itu, nak buat ini, semua kena orang tolong. Jadi susah payah itu daripada situ, kata Fadilatul Syekh, kepada kesusahan hidup dan penyakit yang mendatang. Kemudiannya kepada kesusahan hidup, ya, kepada cabaran-cabaran hidup, ya, kepada pancaroba, ya, kehidupan, ya, kerana kehidupan ini ada turun naik. Begitu juga dengan pelbagai penyakit yang datang, penyakit 3 serangkai ke sebagai contoh, seterusnya kepada kematian dan apa yang berlaku selepas daripada itu di alam barzakh, yang mana kemudiannya juga berkaitan dengan kesulitan, juga kesusahan dan kesengsaraan pada hari akhirat. Yang mana Fadilatul Syekh pada perenggan terakhir mengatakan bahawa dalam ayat ini, iaitu ayat keempat, sebelum kita masuk ke ayat kelima, adalah berbaur motivasi kepada Nabi SAW agar baginda
bersabar atas kesusahan dan kesulitan. Oleh sebab manusia sememangnya tidak terlepas daripada pelbagai pancaroba kehidupan. Dan di samping itu ayat ini juga mengandungi celaan terhadap orang kafir yang memusuhi Nabi SAW, secara khususnya kerana mereka menggunakan pakai kekayaan harta benda mereka untuk menentang dakwah Nabi SAW. To the extent sampai ke satu tahap mereka menawarkan ganjaran beratus-ratus ekor unta nilaiannya sesiapa yang dapat membunuh Nabi SAW. Maknanya kekayaan harta benda itu digunakan pakai untuk menyekat seruan ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka daripada dulu ataupun dulunya tidak memiliki apa-apa, tetapi apabila memiliki segala-galanya, mereka menyalahgunakan, abuse kekayaan yang harta benda yang dimiliki oleh mereka. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Maka kita masuk ke ayat kelima. Kata Fadilatul Syekh, mereka berkata pada hari kiamat, aku telah membelanjakan harta yang banyak dalam hal-hal yang dikenali oleh golongan jahiliyah sebagai kerja al-makarim, iaitu kerja-kerja kemuliaan, dan mendakwanya sebagai satu kemegahan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. Ini terdapat perincian kepada tafsiran. Pertama, sesetengah ataupun segelintir manusia mereka menganggap bahawa malal lubada, perbelanjaan harta benda yang banyak, yang bertimbul-timbul, yang berganda-gandaan, adalah salah satu bentuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Mereka menganggap bahawa ia semata-mata, dan mereka tidak menganggapnya, mereka tidak memandangnya sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terdapat satu hadis Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Harta benda ini, kaki anak cucu Nabi Adam AS ini pada hari kiamat tidak akan berganjak setapak hatta yus'ala an arba', sehinggalah ditanyakan tentang 4 perkara. Dan salah satu daripada 4 perkara tersebut adalah harta benda. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Daripada manakah harta benda tersebut diperolehi? Daripada sumber patut syariah atau sebaliknya? Min aina iktasabahu, wa ila aina anfaqahu. Dan selepas selesai isu dari manakah harta benda tersebut diperolehi, isu kedua, sub isu yang perlu diselesaikan adalah bagaimanakah harta benda tersebut diinfakkan, digunapakai. Maka ini menggambarkan bahawa harta benda itu sangat penting nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita ada sikap berhati-hati, untuk kita ada sikap telus, untuk kita ada sikap teliti, dari mana kita perolehi, bagaimana kita membelanjakan. Tidak boleh kita off record, tidak boleh kita pandang enteng. Kerana ini antara perkara-perkara, soalan-soalan, isu-isu yang perlu diselesaikan. Baik. Kemudiannya, yaqulu ahlaktu malan lubada, ini juga bermaksud bahawa ada setengah manusia ataupun segelintir manusia, mereka dengan selamba mengatakan bahawa aku membelikan rumah ini 2-3 juta untuk duduk, aku membelikan rumah ini 2-3 juta untuk pelaburan, aku beli motosikal itu, aku beli kereta ini dan sebagainya, walaupun tidak ditanya, tapi nak menunjukkan kepada orang lain bahawa dia memiliki harta benda yang banyak, melainkan apabila ditanya, apatah lagi kalau ditanya dalam mahkamah, itu pun ada segelintir orang, setengah orang tidak jawab pun. Apabila ditanya di mahkamah, mahu menginginkan harta benda. Maknanya di sini adalah seolah-olah dia nak menunjuk-nunjuk, malal lubada. Ini perangai orang kafir, ataupun secara khususnya musyrikin Mekah. Kerana kita ingat, ini adalah surah Makkiyah. Ini adalah surah Makkiyah. Lalu mereka mengatakan begitu dan begini, nak menggambarkan bahawa jika Nabi SAW itu adalah benar, maka mengapa orang Islam pada waktu dan ketika itu berada dalam kesusahan, khususnya kesusahan harta benda.
marilah bersama-sama dengan kami, kerana kami memiliki segala-galanya. Ya, kuasa politik, kuasa ekonomi, kami memiliki segala-galanya. Jadi seolah-olah menggambarkan bahawa mereka berada pada pihak yang benar. Ya, diukur kebenaran itu berdasarkan kebenaran. Ya, yaqulu ahlaktu malan lubada, dan sudah tentu kemuncak kepada pembelanjaan jumlah harta benda yang banyak ini, yang berganda-ganda ini, ya, lubada ini adalah dengan jumlah yang cukup banyak ini adalah penghujungnya adalah ataupun kemuncaknya pada ayat ke-6 ini adalah mereka mengguna pakai, ya, gabungan harta benda yang banyak itu untuk ditawarkan kepada sesiapa saja. Kita baca dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuncaknya adalah ditawarkan, ya, ditawarkan ganjaran untuk sesiapa yang boleh membunuh, yang menangkap dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu sudah tentu ditawarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah harta benda yang banyak juga, ya, untuk dihentikan dakwah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ganjarannya begitu dan begini, sudah tentu ditolak, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat sabu alam yarahu ahad. Kemudian ayat berikutnya, adakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Kata Fadilatul Syekh, adakah manusia dan golongan yang menyangka mereka telah berbelanja, ya, di jalan kebaikan pula, beranggapan bahawa Allah SWT tidak mengetahui perkara itu dan tidak akan mempersoalkan tentang sumber harta tersebut dan ke mana pula ia dibelanjakan. Baik, apa maksud jalan kebaikan? Kalau kita tengok pada ayat sebelumnya, ayat yaqulu ahlaktu malal lubada, ayat sabu alam yarahu ahad. Ya, di sebalik perincian-perincian yang disebutkan sebentar tadi, ada satu perincian lain, iaitulah ada segelintir ataupun sekumpulan manusia yang membelanjakan harta bendanya di jalan kebaikan dengan harta benda yang diperolehi. Tapi harta benda yang diperolehi itu melalui jalan yang tidak baik, digunakan untuk jalan yang baik. Ya, lalu mereka beranggapan bahawa bukankah ini adalah satu perkara kebaikan? Ya, bukankah ini adalah satu perkara kebaikan yang mana ia adalah untuk mengaburi mata orang lain. Ya, duit entah daripada mana, set up kedai tak jalan pun, kedai suam-suam kuku, ya, tapi boleh survive. Ini salah satu contoh bagaimana kalau kita sebut dengan istilah sekarang, kalau kita baca kes-kes berkaitan dengan penggubahan wang haram ni, banyaklah benda-benda begini akan muncul, ya, dari segi fakta kesnya, ya, dari segi kronologinya, dari segi aliran wang tunainya, ya. Jadi sebab itulah hadis tadi penting, min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Kadang-kadang setengah manusia mendapat harta benda tersebut dari sumber halal, tapi dia guna pakai untuk illegal activity, untuk aktiviti yang tidak sah di sisi agama dan di sisi undang-undang. Ada juga setengah manusia dia mendapat harta benda tersebut daripada sumber yang memang tidak halal, ya, yang memang tidak halal, tapi diguna pakai untuk sumber yang untuk perkara-perkara yang kebajikan, ya, derma masjid, infak sana, infak sini. Bahkan sampai satu tahap Fadilatul Syekh mengatakan bahawa sampai satu tahap dia hanya menganggap dengan kesenangan harta bendanya boleh menyelamatkannya daripada ancaman pada hari akhirat kelak, iaitu dia tidak melakukan apa lagi perkara yang menjadi kewajipan kepadanya sebagai seseorang hamba. Contohnya, dia bersedekah tapi dia tidak salat, dengan anggapan bahawa sedekahnya boleh menyelamatkannya pada hari akhirat kelak. Sedangkan sedekah itu sunat, solat itu wajib. Ya, ini salah satu contoh. Ya, sebab itu disebutkan ayat sabu alam yarahu ahad. Ya, tidakkah manusia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun kuasa yang melihatnya. Jadi tafsiran yang terkini ini, yang terakhir ini, di sebalik tafsiran-tafsiran lain, ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, yang tafsiran sebelum-sebelum ini, iaitu menggunakan harta benda untuk menyekat dakwah tauhid kepada Allah SWT, itu mungkin tidak ada kaitan sikit banyak dengan kita. Tapi tafsiran yang terkini dan terakhir ini mungkin sikit sebanyak boleh menjadi turning point, ya, boleh menjadi tipping point kepada kita untuk kita lihat adakah kita di situ. Ya, baik. Dan
berkenaan dengan kesenangan harta benda ataupun kekayaan harta benda. Agama kita sebenarnya telah mengajar kepada kita tentang bagaimana overview kita dalam perkara-perkara sebegini. Antaranya yang anda boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimana pernah seorang alim apabila dia diburu oleh pemerintah kerana dia bercakap perkara yang benar, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang tidak benar itu tidak benar, lalu dia diburu oleh pemerintah, sehingga apabila dia mengetahui bahawa dia kini dalam pemburuan, dia mengatakan bahawa in qatalani faqatli syahadah wa in taradni fatardi siyaha wa in habasani fahabsi rahah fal jannatu fi sadri. Yang bermaksud bahawa jika aku diburu, apabila dia mengetahui bahawa dia sedang diburu, maka dia mengatakan bahawa jika aku dibunuh, maka ketahuilah bahawa pembunuhan itu adalah pembunuhan oleh sebab aku menegakkan syahadah, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan jika sekiranya mereka membuang negeri aku, membuat aku keluar negeri, maknanya aku akan menganggap pembuangan negeri itu adalah satu bentuk kerehatan. Aku akan menganggapnya sebagai satu bentuk yang dikatakan sebagai siyahah, sebagai satu bentuk pelancongan. Untunglah kena buang negeri dalam keadaan atas negeri tak boleh sekarang, sebagai contoh. Sentiasa melihat sesuatu perkara itu dalam sudut yang positif, sentiasa melihat sesuatu itu dalam sudut yang baik, menukar ancaman itu kepada peluang, sentiasa melihat harapan ada di sebalik ancaman. Dan kata lagi penyair ataupun ulama itu, wa in habasani fahabsi raha, dan jika aku dipenjarakan oleh pemerintah, maka aku akan menganggap pemenjaraan aku itu adalah satu bentuk kerehatan daripada lelah dunia, kerehatan sehingga contohnya aku boleh mengkhatamkan Al-Quran, contohnya sehingga aku boleh menghabiskan bahan bacaan, contohnya sehingga aku boleh menamatkan tulisan-tulisan yang aku telah tulis 2-3 artikel yang belum sempat disiapkan, sebagai contoh. Rahat, fal jannatu fi sadri. Maka kata ulama ini bahawa al jannatu fi sadri, syurga itu dalam jiwa aku. Nak dapat syurga dalam jiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan, sangat susah, sangat susah. Lebih lagi dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ini, yang ada naik turun. Adakah persoalannya kita tidak boleh mencipta syurga dalam diri kita? Ramai orang mengatakan bahawa nak dapat syurga dalam dunia ni kena ada harta benda yang banyak. Tidak semestinya. Tidak semestinya dengan mendapatkan harta benda yang banyak maka kita akan memperolehi syurga dunia sebelum kita memperolehi syurga akhirat. Tidak semestinya. Kerana syurga dunia dari kacamata agama ialah apabila kita wujud ketenangan dalam hati, kita ada rasa kecukupan, kita ada rasa qanaah, kita akan ada kebahagiaan, kita ada ketenangan, kita ada keseronokan dalam hati kita. Itu pun sudah cukup menggambarkan bahawa kita sudah memiliki syurga dunia. Kerana jika kita mengukur kekayaan harta benda itu sebagai syurga dunia, maka berapa ramai kita lihat orang yang banyak harta benda tapi dia resah kehidupannya sehari-harian. Kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang memiliki harta benda yang banyak, dia akan pening kepala memikirkan nak jaga harta benda yang banyak ni macam mana. Nak kena simpan dalam rumah ke, nak kena ada petisi ke, nak kena simpan dalam bank ke, nak kena buka akaun bank luar negara ke. Nanti silap hari bulan dapat email selamat hari lahir daripada LHDN. Itu pun dah resah dah. Tapi jika dia memiliki ilmu yang banyak itu akan menjaga dia. Dia memiliki harta benda yang banyak, dia kena menjaga harta benda yang banyak. Jadi pilih. Nak dua-dua pun boleh, tapi yang penting ilmu itu kena ada. Bukannya mengumpulkan harta benda yang banyak sehingga kita mengabaikan ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu pengurusan keuangan dan sebagainya berkaitan. Sebab itu jika kita lihat dalam negara kita pun sebagai contoh, kalau kita tengok orang bukan Islam, senarai 10 orang terkaya dalam negara kita pun berapa ramai sangat bumi putera.
Sebenarnya boleh saja kita nak tiru bagaimana mereka menggapai kekayaan. Tafadhal, tak ada masalah. Ya, tapi tak semua yang kita boleh tiru itu kita kena tiru. Ya, pernah satu ketika Umar radhiyallahu anhu apabila menawar Rom dan Parsi, maka Umar mengambil apa yang memberi manfaat kepada agama, Umar meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepada agama. Apa yang memberi manfaat kepada agama, contohnya adalah pengurusan keuangan kerajaan Rom dan Parsi, pengurusan ketenteraan kerajaan Rom dan Parsi. Dan pengurusan keuangan itu terbahagi kepada bagaimana gaji itu dibahagikan, dividen, post commission dan sebagainya berkaitan. Boleh saja, tak ada masalah. Ya, tapi tak boleh kita memandangkan kita nak ambil, nak guna pakai, nak tiru, ya, apa yang mereka buat sehingga mereka menjadi kaya raya. Kita pun nak buat benda sama untuk membolehkan kita menjadi kaya raya sebagaimana mereka. Tidak semua yang boleh kita ambil. Ada benda yang boleh kita ambil, ada benda yang kita tidak boleh ambil. Dan pada penghujungnya, kerana cara pandang kita dengan mereka tentang dunia ini berbeza. Cara pandang kita orang Islam, kita diajak ni agama, Al-Quran menunjukkan jalan, Nabi SAW menunjukkan teladan. Berbeza cara kita pandang dunia dengan cara orang bukan Islam memandang dunia. Sebagai contoh, apabila berlaku kematian, ya, dua-dua mati. Adakah kita menganggap bahawa orang bukan Islam yang kaya itu tidak mati? Sebenarnya semuanya mati. Semuanya mati. Dunia ini tempat kita tinggal dan tempat kita meninggal. Ya, itu. Dan maksudnya adalah semuanya mati. Cuma cara apabila kita menanggapi kematian itu berbeza. Orang bukan Islam, contohnya, kita ambil satu contoh. Apabila berlaku kematian, mereka akan buat replika ataupun origami daripada kertas. Ya, buat bentuk kereta, buat bentuk rumah, bakar, ambil abu, bagi, letak bersama-sama dengan mayat si mati, supaya si mati ini ada kenderaan. Kalau dulunya naik berfire, bila mati pun naik berfire juga nanti dalam kehidupannya, dalam dunia lain tersebut. Begitu juga kalau rumahnya banglo, rumahnya dalam dunia lain juga banglo. Kita berbeza. Apabila kita mati, kereta kita tinggal dah, rumah kita tinggal dah. Yang kita bawa 3 benda selain amal ibadat. Ya, amal ibadat yang menjadi duit yang laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak pada hari akhirat kelak. Ya, duit itu bukannya ringgit Malaysia, bukannya euro, bukannya nilai mata wang pelbagai dalam dunia sekarang, bukan, tapi namanya pahala yang kita bawa. Dan 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. 3 perkara. Kita tak bawa dah kereta, rumah, yang kita bawa 3 perkara, iaitulah sedekahun jariah, sedekah jariah. Ya. Yang keduanya adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajar pada orang. Kita meninggalkan legasi struktur kewangan yang patuh syariah. Kita sudah meninggalkan struktur kewangan konvensional telah lama dah, dan kita sebagai perintis diikuti oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Awaladun salih yad'ula, ataupun anak salih yang mendoakan kedua-duanya, yang mendoakan kepada kita. Ini harta benda kita yang kita bawa nanti. Ya, ini harta benda kita yang kita bawa nanti. Dan kita ada konsep syurga, neraka, pahala, dosa, mizan, sirat, telaga Kausar. Konsep-konsep yang tidak ada, ya, pada orang bukan Islam. Ya, sebab itu cara pandang dunia kita dengan cara pandang dunia mereka berbeza. Cuma ada benda yang kita boleh ikut mereka, ada benda yang kita boleh bersama-sama, dan ada benda yang kita tak boleh ikut mereka. Ya. Baik. Dari itulah pernah kata seorang penyair, kekayaan harta benda ini, merujuk pada kekayaan harta benda ini adalah walastu ara sa'adah jama'a malin. Aku tidak melihat kebahagiaan itu adalah dengan apabila seseorang itu mengumpulkan harta benda, aset berkuah, aset cair. Bukan. Walakin at-taqiyah huwa as-sa'id. Tapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada beza harta benda yang dipegang oleh seorang bertakwa dengan seorang tidak bertakwa, ada beza.
Dan dikatakan lagi oleh penyair itu, laisa sa'idul ladzi yas'adu dunyahu, tidaklah aku melihat bahawa kebahagiaan itu adalah apabila dia menggapai segala dunia yang ada depan mata, tetapi maksudnya adalah innas sa'ida alladzi yanju minan nar, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang segala-galanya apa yang dia perolehi, apa yang dia gapai dalam keduniaannya, apa yang dunianya digapai tersebut boleh menyelamatkannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ya, sebab itu kita diajar dengan satu doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ini adalah teras kebahagiaan yang sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya. Ya, kita sentiasa meletakkan susah senang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Balik pada mukadimah sebentar tadi ataupun di awal-awal tadi, ya, ketika kita susah ingat Allah Subhanahu wa taala, mengintih-intih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang pun kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengintih-intih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kepilkan dengan doa tadi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah datang kebaikan ini melainkan daripada Engkau. Wala ya'ti bis sayyiati illa anta wala yadhhabi bis sayyiati illa anta, dan tidaklah yang bawa pergi segala susah payah ini melainkan Engkau. Maksudnya kita letak kebaikan, keburukan, ya, semuanya kita dalam apa juga keadaan kita tak lupa Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Ya, mari kita baca doa ini beramai-ramai tuan-tuan dan puan sebelum kita berhenti pukul 7 insya-Allah. Sekejap 4-5 minit berbaki. Ya. Alang-alang kita baca, moga-moga adalah kita ingat sikit, boleh kita amalkan dalam doa kita, dan tentu boleh mana tahu buat hilang mengantuk sekejap kan. Ya, lama tak berkuliah setahun lebih. Ya. Jadi mari kita baca ramai-ramai sekejap. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabi bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sekali lagi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabi bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Amin ya rabbal alamin. Boleh hafal? Boleh ingat? Kena baca lah, ya? InsyaAllah. Baik, sebelum kita berakhir, ya, walaupun kita hanya sempat melihat beberapa ayat pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat juga satu hadis Nabi SAW yang nak kongsikan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kesenangan, kebahagiaan, keseronokan syurga dunia itu dalam diri kita bukannya semata-mata kekayaan harta benda. Ya, jadi kita perincikan beberapa perkara tadi, tapi kita nak simpulkan dengan ataupun nak kongsikan dengan satu hadis yang terakhir pada pagi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 ciri kebahagiaan dalam diri seseorang, yang bila dia ada, dia akan ada keseronokan, kebahagiaan, kesenangan dalam hatinya. Orang yang senang hati ni, ya, dia bukan diukur dengan rumah yang besar, kereta yang besar, motosikal yang besar, tapi hatinya tenang. Hatinya tenang. Bukannya diukur dengan kekayaan harta benda, tapi hati yang tenang. Bagaimana nak dapatkan hati yang tenang itu? Ya, jadi antaranya ialah al-mar'atus salihatu. Ya, iaitulah pasangan yang saleh. Pasangan saleh. Suami ada, isteri saleh, isteri ada, suami saleh. Dan pasangan saleh ini termasuk apabila kita tengok muka dia, kita rasa seronok. Itu juga termasuk dalam maksud pasangan saleh. Bukannya bila kita habis kerja, kita singgah kedai mamak dulu 1 jam, minum teh tarik dulu. Pasal bila balik ke rumah ni nak berdepan dengan singa, nak berdepan dengan harimau, kan?
Itu bukan pasangan soleh. Ya, pasangan soleh ni bila habis kerja ni tak siapa-siapa nak balik rumah. Bila buka pintu rumah, tengok muka pasangan kita, hilang segala masalah di pejabat. Persoalannya adakah kita begitu? Jadi kena wujudkan. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahawa seolah-olah satu kewajipan untuk kamu mewujudkan syurga dalam rumah tangga. Ya, mewujudkan syurga dalam rumah tangga. Ini kreativiti ni masing-masing lah. Ya, kita tak ada masa untuk uraikan. Tapi yang itu kena usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak wujudkan pasangan yang salih ni, nak masuk dalam maksud al-mar'atus salihatu ni. Tuan-tuan pernah dengar nama Dr. Fadilah Khamsah? Pernah dengar kan? Ini seorang ahli motivasi. Pernah mengatakan ada satu siri motivasi yang sempat ana dengar, seingat ana dengar, iaitulah nak berkomunikasi dengan pasangan ni kena sebut benda-benda yang baik dulu, baru sebut benda-benda yang tidak baik. Apa dia? Contohnya bila balik ke rumah, anak cucu alhamdulillah hari ni solat fardu awal waktu, ataupun bila mana PDPR buka video dan partisipatif, sangat aktif berpartisipasi ya dalam pembelajaran. Jadi bila kita dengar ni seronok. Lepas tu baru sebut benda-benda yang tidak baik. Apa dia? Bang, aircon kat rumah ni bunyi macam kipas helikopter. Sebagai contoh. Ya, ini belum apa-apa, suami tak langkah masuk lagi ke rumah. Ya, dah hantar mesej dah. Ya, bahawa aircon di rumah ni bunyi macam kipas helikopter. Ataupun belum masuk ke rumah lagi, sekurang-kurangnya bagi air kosong dulu. Ini peluh pun tak hilang lagi. Dengan dahaga, dengan penat, cerita benda-benda tidak baik. Ya, ini salah satu daripada benda-benda yang kita boleh buat. Dan termasuk dah pasangan salihah ini adalah apabila seseorang itu melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. Bukannya kita sebagai suami tengok Netflix, isteri kita minta tolong, yang tolong panjat pokok ni, ambil buah mangga, kita tengok Netflix. Contoh, tak berlaku sini lah. Ini contoh yang mungkin tak berlaku pun di mana-mana saya. Tapi nak kata, yang tolong baiki reban ayam, suruh isteri kita baiki reban ayam, kita tak buat apa-apa. Jadi maksudnya melaksanakan fungsi itu masing-masing mengikut kadar kemampuannya. Sebab itulah orang perempuan ni dia terkenal dengan kesupadan, kesusilaan. So biarkan ianya berlangsung sebegitu. Kita ni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kita ni ada quality leadership. Qawamun, ada kualiti kepimpinan. Kita ni kuat dari segi fizikalnya, emosinya. So itu yang dikatakan sebagai al-mar'atus salihatu. Dan tiga yang terakhir, tapi yang ini tak hajat untuk hurai panjang, kita sudah melewati waktu. Ya, yang keduanya adalah al-maskanul wasi', iaitu rumah yang wasi'. Ya, ini juga boleh menimbulkan syurga dunia kepada kita. Rumah yang luas. Rumah yang luas ni tidak bermaksud luas semata-mata kaki persegi. Ya, tetapi bila kita balik ke rumah kita tu, kita rasa qanaah, kita rasa kecukupan. Okey, tak ada masalah. Ya, dulu kalau kita tengok di kampung, rumah bukannya bersama-sama, anak ramai, tidurnya sampai belaga ni tulang belakang. Kalau seorang paling ke sana, seorang paling ke sini, sampai belaga tulang belakang. Nak kata tak luah mana rumah, tapi okey ya. Bahagia, alhamdulillah. Kita hari ni rumah besar, katil level king kan, double king, tak apa jenis-jenis katil yang mahal-mahal tu. Ya, tidur pula maknanya besarnya katil, tapi tidur tak nyenyak. Malam-malam terjaga, hutang tu tak bayar, hutang ni tak bayar, overhead tu tak lepas, overhead ni tak lepas. Ya, al-maskanul wasi'. Ini juga kebahagiaan dalam diri kita. Ya, jika kita ada benda-benda seperti ini. Yang ketiganya adalah al-jarus salih, iaitu jiran tetangga yang salih. Ini juga penting. Bila lagi kita hidup dalam kerukunan jiran tetangga. Bukannya kita ada jiran yang suka parking kereta depan pagar kita, ya, ataupun kita ada jiran yang suka pelihara kucing, kucing dia sentiasa berak depan pintu tangga kita, yang menyebabkan kita nak datang masjid pun tak jadi. Buka pintu rumah tu bangun tak kucing. Contoh, ya, nak pelihara kucing tu kena pandai-pandai lah kalau hidup dalam kawasan kejiranan. Ya, kalau kereta ada banyak tu pandai-pandai lah nak cari parking kalau hidup dalam kejiranan.
Ya, maknanya ajar salih juga boleh membawa kebahagiaan dalam arti kata sebenar dalam diri seseorang. Ya. Dan yang terakhir sekali adalah al-markabul hani, iaitu pengangkutan yang selesa. Ya, pengangkutan selesa. Kereta pun okey-okey, motosikal pun okey-okey, kita senang akses kepada pengangkutan awal. Jadi benda-benda begini dia tak menyerabutkan kepala kita dah. Ya, tak ada dah isu jam. Kalau jam sikit-sikit tu biasa dah balik. Benda tu dia tak menjadi nak pergi jam, nak balik jam, dia akan jadi masalah lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini benda-benda yang ana kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Sikit sebanyak ya, dalam beberapa ayat yang berbaki ini. Dan dalam pertemuan akan datang, insya-Allah kita akan sambung bermula dari ayat ke-8. Walaupun kita tak masuk dalam ayat ke-8 tersebut, kita baca saja ya. Ayat ke-8 tersebut sebenarnya adalah bahagian kedua, insya-Allah. Dalam pertemuan akan datang diizinkan oleh Allah SWT, kita sambung dari ayat ke-8. Berkebetulan ayat ke-8 itu adalah permulaan kepada bahagian kedua dalam surah Al-Balad ini. InsyaAllah kita akan baca sekali lagi lah ya. Setakat itu yang boleh dikongsikan pada pagi ini. Apa-apa yang baik itu kita jadikan sebagai pelajaran, apa yang tidak baik itu kita jadikannya sebagai sempadan. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini dihitung sebagai salah satu daripada amal soleh untuk menjadikan credential kepada kita pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.